Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibir rabbil alamin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wanshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah, pertama-tama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni dapat kita bersama-sama dalam kuliah maghrib ni. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat, seperti biasa kita di sini kita baca kitab Al-Qawl Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Kita membicarakan hukum hakam yang berkaitan dengan makmum dan imam. Hukum hakam sembahyang berjemaah. Okey, dan kita telah masuk kepada bahagian kedua. Kita akan mulakan malam ni lah bahagian kedua pada masalah 112. Masalah yang bernombor 112. Baca dah? Oh, baca dah. Oh, okey, 114. Ingat tak baca lagi? Silap tanda. Okay. Baik, masalah 114. Tajuknya, makmum mendapat imam dalam rukuk dan syak ia, adakah ia sempat bertamakninah dengan imam padanya, yakni pada rukuk. Jika makmum mendapat imam di dalam rukuk, mendapat ni maknanya dia mari-mari tu imam rukuk, itu maksud dia. Tetapi makmum itu berasa syak, yakni ragu-ragu, adakah ia sempat bertamakninah dengan imam di dalam rukuk atau tidak. Dia mari-mari, dia takbir Allahu Akbar, dia pun turun rukuk. Lepas tu tengah dia turun rukuk tadi tu, imam pun sami Allahu liman hamidah. Dia rasa syak, dia sempat ke tak dapat tamakninah dengan tu imam. Itu dia punya situasi. Kenapa boleh jadi syak? Sebab ada sebahagian imam dia bangkit dulu baru dia sebut sami Allahu liman hamidah, kan? Dia bangun diri intidah dulu baru dia sebut sami Allahu liman hamidah. Yang kawan ni duduk belakang, dia tak nampak tu imam ni buat apa, cuma dia berdasarkan kepada dengar saja. Jadi dia dengar sami Allahu liman hamidah. Dia bila dia dengar begitu, imam ni bangkit dulu ke sebut sami Allahu liman hamidah, ataupun tengah duk bangkit baru sebut sami Allahu liman hamidah. Maka ragu-ragu dia dapat tak tamakninah dengan tu imam. Sebab kita dah sebut sebelum-sebelum ini, makmum yang masbuk dia dapat rakaat tu, makna dia dikira dapat rakaat apabila dia sempat tamakninah bersama dengan imam. Dia mari-mari tu imam duk rukuk, dia takbir Allahu Akbar, dia pun turun rukuk terus. Sempat tamakninah dengan tu imam. Sempat ni macam ni, sekadar tamakninah lebih kurang 4 saat. Subhanallah, itu kadar tamakninah. Kadar menyebut subhanallah lebih kurang 4 minit. 4 minit pula, 4 saat. 1, 2, 3, 4 detik. Jadi kalau tak dapat tamakninah bersama dengan imam, dia tak dapat rakaat tu, tuan-tuan semua. Ini kena ambil perhatian.
Dia akan jadi kita semayang ni kurang rakaat kalau kita tak ambil perhatian di tempat ni. Macam mana isunya? Begini, misal kata kita semayang isyak 4 rakaat. Kita mari rakaat pertama, imam duduk rukuk, kita takbir Allahu Akbar, kita pun turun rukuk. Tengah kita turun rukuk tadi, imam bangkit, tak sempat dapat tamakninah bersama dengan imam. Maka orang yang tak tahu, dia ada anggap dia dapat rakaat tu, dia anggap dia dapat rakaat tu, maka dia pun semayanglah ikut kata imam, turun sampai imam bagi salam, dia pun bagi salam juga bersama dengan imam. Sedangkan pada hakikatnya dia baru semayang 3 rakaat. Kerana rakaat pertama tadi tidak dikira, tak dapat 1 rakaat bersama dengan imam, tak dapat, tak kira. Pasal apa dia tak kira? Sebab dia tak sempat tamakninah dengan tu imam. Dia dah tak baca Fatihah, dia turun rukuk. Kan masbuk ni Fatihah dia tanggung oleh imam, tapi dia dapat rakaat tu dengan syarat dia sempat tamakninah dengan imam. Jadi dia pun bagilah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya isyak dia tu semayang baru 3 rakaat. Jadi masalah lah kalau semayang isyak 3 rakaat. Isyak ni tak ada 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Lepas pada tu dia pun marilah malam ni dengar kuliah. Kejadian tu berlaku malam kemarin katakanlah, dia pun dengar kuliah malam ni. Apa dia nak kena buat? Dia kena semayang semula semayang tu. Qadha lah, semayang semula lah. Yakin tak apa. Ni masalah dia memang tak, dia ingat semalam imam tengah bangun aku turun, tapi masa tu dia tak tahu lagi. Masalah ni dia tak tahu, dia tak belajar lagi. Malam ni katalah dia belajar, malam tadi aku mari, aku turun, imam bangkit. Mana hak malam tadi tu aku tak dapat rakaat pertama tu, baru aku semayang isyak 3 rakaat. Macam tu. Jadi bila dah semayang isyak 3 rakaat, lah ke mana nak buat? Nak tambah 1 lagi tak boleh, dah jauh dah selang malam tadi. Dia kena semayang semula. Semayang tu panggil semayang qadha lah. Semayang bayar hutang, qadha nama dia. Tu kena ingat tu. Kalau tidak jadi tak betul semayang kita. Sikit je. Itu je membezakan orang ada ilmu dengan tak ada ilmu. Sikit je. Ya je. Itu tak tepat lah tempat dia. Tempat dia Sami Allah tu zikir ketika bergerak. Sami Allahu liman hamidah. Bila berdiri baru Rabbana lakal hamd. Sami Allah tu zikir bergerak. Rabbana lakal hamd zikir ketika berdiri. Dia ada tempat-tempat dia. Jelas tu tuan-tuan semua. Jadi masalah kita nak baca malam ni dia syak. Dia syak. Aku ni dapat ke tak dapat? How confirm tu kena qadha lah. Sekarang ni dia syak. Aku ni sempat tak dapat tamakninah dengan imam. Okey? Ini soalan ataupun masalah yang 114 ni. Apa jawapannya? Maka mengikut qaul yang sahih. Qaul tu bahasa Arab, Melayunya pendapat. Maka mengikut qaul yang sahih, tidak dikira rakaat itu baginya. Buku Rumi dia tulis apa? Tidak dikira. Yang Jawi ni tidak disekira. Sekira macam mana pula? Tidak dikira rakaat itu baginya. Maksudnya dia tak dapat rakaat tu. Kalau syak pun tak dapat. Sebab kaedah dia bila syak, dapat ke tak dapat, dapat ke tak dapat, ambil hukum asal, tak dapat. Kalau yakin tak dapat, memang tak dapat macam tadi yakin isu tadi. Ini masalah dia syak, maka dihukumkan dia tidak dapat rakaat tu. Ingat tuan-tuan semua, kalau mari
Aku sempat ada rukuk tamak ninah kata imam ni. Sempat ke tak? Sempat tak? Kira tak sempat. Kalau mari sempat ke tak sempat, kira tak sempat. Itu dia punya jawapan dia. Yang kita buat jawapan sendiri. Sempat ke tak? Sempat ke tak? Sempat lah kot. Payah sangat nak tambah-tambah rakaat lagi. Itu jawapan kita sendiri. Kita kena jawapan kita. Jangan pakai jawapan sendiri. Dapat ke tak dapat, dapat ke tak dapat, kira tak dapat. Okey? Itu jawapan dia. Pendapat yang sahih, tidak dikira rakaat itu baginya. Bahkan hendaklah ia tambahkan satu rakaat lagi selepas salam imamnya. Dah tak dapat, tambah satu lah. Boleh tuan-tuan semua? Tak dapat, tambahlah satu. Tak cukup rakaat. Macam contoh semua isyak saya buat tadi lah. Selesai masalah tu. Dan mengikut pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kenalah ia sujud sahwi sebelum salamnya. Kenalah tu maksudnya sunatlah dia sujud sahwi sebelum salamnya. Dan berkata ia, dan masalah ini sayugialah disebarkan kepada orang ramai kerana banyak berlakunya. Banyak berlaku ni. Kena sebar, kena cerita ke orang ramai, kata Imam Nawawi. Banyak sangat berlaku, tapi ramai yang tak tahu. Tak tahu tu masalahnya dua yang Imam Nawawi kata tak tahu. Tak tahu dia tak dapat rakaat, dan tak tahu kata hujungnya sunat dia sujud sahwi. Kalau berlaku itu syak, aku dapat ke tak dapat, dapat ke tak dapat rakaat ni, maka dia kira tak dapat. Itu jawapan dia. Lepas tu dia hujungnya sunat sujud sahwi. Imam tak sujud lah, kita sujud. Bila kita nak sujudnya? Lepas salam tu imam lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu imam bagi salam, kita pun sujud. 2 kali sujud. Boleh tuan-tuan? Jelas Okey. Dapat dah ni kena dapat betul-betul ni. Sebab ini semayang bukan bak nikah kahwin ni. Orang syak je lah. Orang yang tak syak tak. Jadi kita tengok member sebelah, apa hal pula kawan ni sujud sahwi ni? Dia seorang je sujud sahwi. Kita tak kena sujud sahwi pasal kita tak ada syak. Lepas tu imam bagi salam. Okey. Tambah satu rakaat dan sujud sahwi. Betul-betul. Saya silap sebenarnya. Lepas tu imam bagi salam tu bukan terus sujud sahwi, tambah satu rakaat. Pasal tak cukup rakaat. Okey. Terima kasih. Saya silap. Tu tanda faham tu. Saya silap. Maknanya bukan lepas Ustaz imam bagi salam tu situ. Ustaz imam bagi salam tambah dulu satu rakaat, dah tak dapat rakaat. Kan? Lepas pada tu barulah sujud sahwi, hujung sembahyang tu. Sunat, bukan kata wajib sujud sahwi tu. Sunat. Tetapi pendapat beliau ini tidak mendapat kata sepakat para fuqaha. Hanya Al-Imam Ghazali saja berpendapat seperti beliau, sedangkan Qadhi Husin berpendapat tidak kena sujud sahwi kerana syaknya itu berlaku semasa mengikut imamnya lagi. Tapi Qadhi Husin kata tak sunat pun sujud sahwi. Itu khilaf lah. Kenapa? Kerana syak tu berlaku lepas ikut imam. Itulah kesimpulannya. Jadi kita ikutlah pendapat Imam Nawawi. Itulah pendapat yang kuat. Jadi sunat sujud sahwi. Kalau saya tak sujud sahwi, Ustaz, tak ada masalah. Sebab kita dah belajar dah sujud sahwi ni hukum dia sunat. Sujud sahwi ni tak jadi wajib tuan-tuan semua. Dia hanya sunat. Kalau tuan-tuan buat dapat pahala, kalau tak buat pun tidaklah batal sembahyang tu. Tapi kalau buat dapat pahala. Itu dia punya solusinya. Kena ingat. Di Imam Nawawi sebut ni, kena sebarkan masalah ni. Elok tuan-tuan semua, sebarkan. Cerita. Besok pergi office cerita. Dapat pahala sebarkan ilmu. Sebab apa kata Imam Nawawi kena sebar ni? Pasal ramai orang tak tahu. Ramai ni tuan-tuan, cuba tanya orang yang sembahyang jemaah. Dia tahu tak bila dia dapat rakaat dengan imam? Bila kau ni dikira dapat rakaat dengan imam? Dia keluar jawapan macam-macam. Orang tak belajar. Kita sepat rukuk. Kata dia. Lepas tu tadi imam tidak kau rukuk. Ya tu kira sepat rukuk tu.
Dia macam-macam jawapan. Sebab apa? Sebab bukan dia jawab tu berdasarkan ilmu. Jawab itu berdasarkan agak-agak dan ikut orang. Masa kecil orang ajar, kalau kita mari terima rukuk, kita rukuk. Walaupun kita tengah rukuk tu imam bangun pun dia kira okey tu. Mana boleh macam tu. Okey, itu dia punya kesimpulan untuk masalah 114 ini. Mudah ya ni. Tapi mudah-mudah pun kena ingatlah. Ingat tu, sentiasa letak dalam kepala. Masalah 115. Seorang sembahyang 4 rakaat, tiba-tiba ia bangun rakaat yang kelima, tidaklah batal sembahyangnya. Ini pun banyak juga berlaku. Sembahyang Isyak, Zuhur, Asar, bangkit bangun rakaat kelima. Jadi apa masalah ni? Nak selesaikan masalah macam mana? Jika mengerjakan seorang sembahyang 4 rakaat, sembahyang 4 rakaat, tiba-tiba ia bangun ke rakaat yang kelima. Dia bangun rakaat kelima bangun. Maka tidaklah batal sembahyangnya. Dan sekalipun banyak perbuatan yang lebih itu, kerana jika yang lebih itu daripada jenis perbuatan sembahyang, maka tidaklah batal sembahyangnya itu. Kemudian jika ia teringat semasa ia sedang qiyam atau rukuk atau sujud bahawa ia telah melakukan rakaat yang lebih itu, maka dengar ya, maka wajiblah bahawa ia duduk dan kenalah yakni sunat sujud sahwi. Kalau teringat di rakaat kelima tu, teringat ketika qiyam, ketika berdiri, atau ketika rukuk, atau ketika sujud, tak kisahlah, teringat ini rakaat kelima, terus kena turun duduk, baca tasyahud akhir dan bagi salam. Ada orang mengajar, tak tahulah siapa mengajar tu, ada orang sampaikan kat saya, dia kata tak boleh macam tu, kena perhabis rakaat tu. Teringat masa duduk rukuk, tak boleh turun, kena perhabis dia kata. Bangun i'tidal, turun sujud, bangun duduk atas dua sujud, barulah baca tahiyat akhir. Apa pasal pula lagu tu? Kenapa kena semayang sampai 5 rakaat? Itu dah jadi semayang 5 rakaat tu. Tadi boleh kita bangun, kita buat tu pasal kita tak ingat, kita tak tahu, kita waswas ke apa tak terlupa. Bila bangun, dah tengah bangun tu baru teringat, 5 ni. Tambah-tambah lagi kalau kita ikut tu imam, kan, kita pula khusyuk, pejam mata, bangun diri dah, tengok-tengok tu imam duduk tahiyat akhir dah. Kan? Dia boleh jadi berlaku tu semua. Dah. Jadi, imam tahiyat akhir, habis tu nak buat apa? Duduk terus. Ini jawapan dia, duduk terus. Jangan duduk perhabis. Dia kata tak boleh duduk terus. Mana ada semayang daripada qiyam duduk terus, dia kata. Dia fikir dengan logik dia. Dia pun rukuk, i'tidal dulu, sujud, duduk antara sujud, baru duduk dengan tu imam. Jadi dia dah semayang 5 rakaat. Kalau dia buat macam tu, batal semayangnya, kena semayang semula. Mana ada zuhur, mana ada asar, mana ada isyak, 5 rakaat. Jadi semayang 5 lah. Ada orang mengajar gitu. Itu sampai ke saya tu, saya kata tak betul, karut tu. Bila dah teringat, turun teruslah. Macam bulan puasa lah tuan-tuan semua. Tuan-tuan makan nasi, dah sepinggannya, lupa lagi. Tak apa, tak batal puasa. Nak masuk pinggan kedua, baru teringat. Puasa ni kata dia. Kan? Takkan nak berhabis pula pinggan tu. Berhabis dia tak boleh tinggal nasi dan pinggan ni, membazir, kata dia. Membazir apa benda pula. Memang dah teringat dah, tinggal lah. Ada pula nak berhabis nasi sepinggan tu. Macam tu lah kiasnya, nak faham. Ya. Semayang seorang. Dia macam tadi kita ingat balik. Terus sujud.
Bukan terus sujud, terus duduk tayat akhir. Betul? Jadi fitnah. Dah tak apa. Orang lain tengok biar. Kita dengan Allah Ta'ala hukum kita. Orang tu nombor 2. Sebab hukum gitu Allah Ta'ala suruh begitu. Kan? Jadi dia fitnah kat orang lain tu, itu bab lain. Kemudian boleh cerita. Lepas tu ceritalah tuan-tuan, kalau nak nampak jadi fitnah lah, mungkin orang duk perhati tengok kita. Kita pun ceritalah, tuan-tuan, tadi saya sebenarnya naik 5, kan? Tu saya turun-turun tu. InsyaAllah cerita je lah. Tapi kalau orang yang tengok tu pun mengaji juga, tak timbul fitnah. Dia terlebih tu. Kalau orang tanya, apa hal? Tengah-tengah qiyam terus tasyahud awal, tasyahud akhir. Tadi duk qiyam, lepas tu terus turun tasyahud akhir. Semayang pasal lain kot, Syiah kot. Daripada rukuk turun. Daripada apa saja. Kalau dia tengah qiyam, turun. Tengah rukuk, turun terus. Bukan bangun dulu sami Allah, tak. Teringat tu debuk tu. Kalau dia lewat-lewat bangun, batal semayang dia. Lewat-lewat dia tinggal tu, dia nonde dulu. Nonde apa? Nonde. Masuk orang Kelantan, nonde dulu. Jadi tuan-tuan semua dia duduk, sami Allahul liman hamidah. Dia sami Allah dulu. Baru dia turun debuk tu. Tak boleh. Teringat dia rukuk. Tengok dia kata apa? Kemudian jika ia teringat semasa ia sedang qiyam atau rukuk, sedang rukuk atau sedang sujud ni dia teringat, apa dia kata? Bahawa ia telah melakukan rakaat lebih, maka wajiblah. Kalau tak buat juga haramlah. Lawan pada wajib, dah batal sembahyang. Wajib lawan dia haram. Maka wajiblah bahawa ia duduk terus. Jangan buat benda lain, duduk terus. Dan kenalah, yakni sunatlah sujud sahwi. Jadi kalau rasa timbul fitnah apa semua tadi, cerita baliklah. Biasanya orang yang timbul fitnah ni orang yang tak tahu, dia tak belajar. Kalau belajar dia tahu. Dia kata, Syiah kot, kata dia. Apa-apa tak tahu, dia kata. Kan macam dulu ada pernah di sini sembahyang menghadap ke arah sana. Time saya kuliah waktu tu. Kan, lama dah kot, 3-4-5 tahun dah. Ada kot. Mazhab apa tu tak tahu. Okey, insya-Allah. Boleh tuan-tuan semua? Tu cara dia. Kalau kita jadi imam pun macam tu. Kalau bangun Allahu Akbar rakaat kelima, makmum pun tegur, Subhanallah. Kan? Fahamlah kalau baru bangun tu subhanallah makna lebih tu. Lepas tu nak buat apa? Turun terus. Jangan tu imam rukuk dulu, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Lepas tu baru tayat akhir bagi salah macam tu. Kalau makmum kata subhanallah, kan makna rakaat lebih. Dan makmum pun kena pandailah. Jangan tu imam dah bangun nak rukuk baru subhanallah. Dah bangun dah baca Fatihah apa semua, tu imam rukuk subhanallah, keliru tu imam. Salah apa aku ni? Sebab nak kata salah lebih rakaat dah lama dah. Kan? Salah rukuk kok. Takkan sujud dulu baru rukuk. Pening dia tu imam. Apa hal? Tu imam duduk rukuk subhanallah, makmum pun subhanallah. Lambat sangat subhanallah je. Tapi kadang-kadang ada juga makmum jenis takut nak sebut subhanallah. Subhanallah takut. Tak keluar subhanallah. Mujur tak boleh cakap kat dalam semayang. Agak dia kata, kau boleh cakap subhanallah. Kalau boleh cakap, dia suruh cakap orang sebelah cakap, subhanallah. Dan semayang dan semayang tak boleh cakap. Kalau tidak, dia suruh orang sebelah dah, kau cakap lah subhanallah. Kau lah kata. Takut nak sebut subhanallah tu. Apa Aisyah takut. Sebutlah subhanallah. Cuma sebutlah ke tempat yang betul. Betul tak boleh lah. Okey. Takut silap pun. Yalah buat takut silap. Okey, selesai.
Dan jika teringat dia selepas duduk padanya pada rakaat yang kelima, maka hendaklah ia sujud sahwi dan memberi salam, sama ada ia sudah membaca tasyahud atau tidaknya. Kalau dia teringat tadi dia rakaat kelima dah duduk tasyahud dah baru teringat. Tasyahud akhir tu. Aku ni rakaat kelima, berhenti tu lah baca tasyahud. Kan? Kalau dah habis dah kan. Dan memberi salam sama ada ia sudah membaca tasyahud atau tidaknya. Kemudian hendaklah kita tilik, yang ini kita perhatikan lagi, iaitu jika ia teringat lepas ia membaca tasyahud pada rakaat kelima, maka tidaklah perlu ia mengulangi bacaannya lagi. Silap tadi dengan semula. Kalau dia dah teringat tu tadi masa tasyahud akhir, dia duduk tasyahud akhir, bermakna dia belum baca lagi tasyahud akhir, pasal dia dah anggap ni rakaat yang keempat pada rakaat kelima, jadi dia duduk baca tasyahud akhir. Jadi dia teringat tadi, dia kata maka jika dia teringat tadi lepas ia membaca tasyahud pada rakaat kelima itu, dia dah selesai baca tasyahud, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru dia teringat rakaat kelima ni, tapi dah baca selesai dah semua tasyahud. Apa jadi? Maka tidaklah perlu ia mengulangi bacaan lagi. Lepas teringat tu tak perlu ulang balik, memadai dah bacaan tadi. Dan jika ia teringat belum membacanya, maka ditilik, diperhatikan pula. Jika ia belum membacanya pada rakaat yang keempat, maka wajiblah ia membacanya. Kalau dia tak baca pada rakaat yang keempat, biasanya tak bacalah tu yang jadi dia naik ke rakaat kelima tu, maka dia kena baca. Dan jika ia mengetahui bahawa tasyahud itu adalah tasyahud akhir, maka mengikut qaul pendapat yang asah tidaklah wajib mengulangi membacanya lagi, dan mengikut pendapat Ibnu Suraish wajib mengulangi membacanya kerana memeliharakan muwalat di antara tasyahud dan salam. Oleh sebab tasyahud rakaat yang keempat telah terputus dengan rakaat yang kelima. Jadi kesimpulannya, kalau dah baca di rakaat yang keempat tadi, itu ada perbincangan ulama. Ada ulama kata kena baca lagi. Sebab apa? Sebab tasyahud yang keempat tadi dia jauh dengan salam. Ni salam duduk di sini dekat kelima, jadi selang jauh, putus mualat. Jadi kena baca juga, walaupun dah baca di keempat. Tapi jarang berlaku lah. Biasanya berlaku ni orang tak baca lah tasyahud tu, pasal dia ingat itu dekat keempat. Tapi boleh jadi juga, boleh jadi juga kadang-kadang dia dah baca tasyahud, dia duduk termenung, jadi bila dah termenung tadi mari lupa. Mari lupa, padahal tasyahud akhir dah mari lupa. Kat aku apa ni? Dia pun bangun tambah. Sebab tu sebenarnya bila kita semayang berjemaah, kita jangan sujud lama lepas pada tu imam, sebab dia boleh membawa pada lupa. Sebab bila kita semayang berjemaah, tu imam bangun baca tasyahud akhir, kita bangun, tu imam bagi salam lah. Ada setengah orang dia sujud lama, tu imam dah bagi salam, dia tak bangkit lagi daripada sujud. Imam balik ke rumah makan nasi pun dia sujud lagi. Memanglah tak batal semayang. Orang tanya batal tak semayang Ustaz? Ya, tidak batal. Sebab bukan lambat daripada imam dua rukun fi'li, tak batal. Tapi hukum dia makruh, kerana tak ikut imam. Dan yang kedua, dia boleh membawa pada lupa. Dah lama sangat, dekat aku apa aku sebenarnya, syaitan datang bisik. Jadi tak usahlah macam tu. Kalau nak sujud lama-lama, tuan-tuan semayang seorang, qiyamul lail malam semayang seorang, sujud lama tak apa, tak ada masalah. Tapi bila kita semayang berjemaah, dia ada undang-undang dia. Habis di situ, selesai masalah tu. Masalah 116 pula. Makmum mendapati imam dalam i'tidal rakaat yang akhir. Ni masalah ni agak panjang sikit tuan-tuan semua. Tak apalah, kita cuba baca kalau sempat. Jika mendapati makmum akan imam di dalam i'tidal pada rakaat akhir,
Maka wajiblah di atas makmum bahawa sujud ia sertanya akan sujud yang pertama. Dan adakah wajib atasnya bahawa sujud ia sertanya akan sujud yang kedua? Maka masalah ini ada dua ihtimal, ada dua pendapat. Di isu dia macam ni tuan-tuan semua. Payah sikit ni. Payah pun tak payah mana. Kita mari-mari tu imam dah intidar rakaat terakhir, katalah rakaat keempat sembahyang isyak. Kalau kita masuk ikut tu imam tu, dapat rakaat ke tak? Tak dapat, pasal dah lepas rukuk. Kita pun masuk Allahu Akbar, ikut imam. Kita pun ikut imam. Imam turun sujud, kita pun turun sujud. Tapi kita ikut tu imam tu pasal kita mengikut tu imam, bukan pasal kita dapat pun rakaat tu, tak dapat pun rakaat tu. Maka dia buat persoalan di sini. Tu imam sujud yang pertama, wajib ikutlah. Tu imam sujud yang kedua tu, wajib ikut tak yang kedua? Itu dia punya bincang. Pasal apa yang kedua tu dia punya bincangnya? Sebab kalau tak wajib ikut pun tak ada masalah. Sebab dia punya lambat daripada imam, tertinggal daripada imam tu tak sampai 2 rukun perbuatan dan sebagainya. Itu yang dibincangkan. Kenapa bincang sujud kedua tu kena ikut tak ikut itu? Sujud pertama maklum dah. Sujud kedua tu. Tapi kita majoritinya buat belaka, dua-dua buat. Ini masalah ilmiah je lah. Hak tuan-tuan buat tu betul dah. Cuma ini masalah ilmiah dia bagi. Perbahasan ilmiah. Kan. Jadi bukan nak baiki perbuatan tuan-tuan semua, cuma nak tahu masalah ni macam mana pendapat ulama. Adakah boleh kalau kita sujud satu je? Kan, sujud sekali Allahu Akbar, duduk antara sujud. Imam turun sujud kedua, kita buat buka gitu, duduk gitu ya. Lepas tu imam bagi salam, kita sambung rakaat kita. Ataupun wajib juga kita sujud yang kedua. Itu perbahasannya. Jadi dia kata di sini ada dua pendapat lah. Pendapat ulama, ada yang kata wajib. Nombor satu tu pendapat ulama yang kata wajib. Jadi dia kata tidak wajib. Tidak wajib atasnya sujud yang kedua, kerana sujud ia sertanya, serta imam itu tujuan mengikutnya imam, dan ikutannya tidak terputus melainkan dengan salamnya. Dan takhalluf, yakni terlewat, takhalluf bahasa Arab, dengan satu rukun tidak membatalkan satu rukun perbuatan. Jadi dia kata tak wajib pun. Jadi tuan-tuan boleh duduk itu, lepas sujud yang pertama bangkit duduk antara sujud, imam sujud yang kedua, tuan-tuan tak sujud pun tak ada masalah. Tapi juga timbul persoalan. Orang akan tanya, engkau ni sembahyang berjemaah, imam sujud, pasal apa kau tak sujud? Orang akan tanya. Syiah tu Syiah ni kata dia. Padahal kita mengaji ni tanda elok-elok. Bawa kita tunjuk ke dia, kau tak mengaji kitab Qaulul Tam ke, kata dia. Dia jawab juga. Kita buat satu biar ada hujah. Kalau orang tanya boleh jawab. Hujah ni, dan hujah ni kita nak jawab bukan di manusia juga, di akhirat besok-besok. Allah Ta'ala tanya setiap benda kita ni, kita kena ada jawapan. Sebab tu kata Ibn Daqiqul Aid, dia kata, aku setiap benda yang aku buat, aku dah sediakan jawapan di hadapan Allah Ta'ala dah. Benda aku buat semua ada jawapan dah, siap dah. Kata Ibn Daqiqul Aid, seorang ulama. Apa sahaja aku cakap, apa sahaja aku buat, apa sahaja aku lakukan, semua itu dah ada dah jawapan dia, aku nak jawab ke Allah Ta'ala. Tu macam tu kita. Kalau kita nak makan, kita fikir tak kalau Allah Ta'ala tanya nak jawab apa, ada tak jawapan? Kalau kita berjalan, kita minum, aku dah sedia dah. Itu hebat ulama tu. Semua gerak-geri dia, kerja buat dia, dia kata aku ada jawapan semua dah depan Allah Ta'ala. Dia dah siap dah, dia prepare dah. Nanti masuk di exam besok-besok, exam dalam kubur besok-besok, malaikat tanya, ada jawapan semua. Kita pun gitu. Kalau Allah Ta'ala tanya, malaikat tanya besok-besok, kita ada jawapan. Pasal apa? Yalah, takdir katalah, kita pun tak tahu soalan. Hak tahunya soalan secara umum tu lah. Ma rabbuka wa man nabiyuka tu lah. Tapi mungkin ada hak detail-detail lagi. Allah Ta'ala, malaikat tanya, pasal apa kau sujud sekali? Semayang kau tu ikut imam sujud sekali. Kita ada jawapan. Jawab kat malaikat tu. Dalam kitab Qaulul Tam ada sebut.
malaikat pun okey. Gitulah kot mudah-mudahan kan. Tapi tak tahu, saya cakap tu lebih kurang aja. Yang betul-betul akhirat macam mana wallahu alam, tunggu mati dulu. Cuma nak cerita je, kalau dia soal ada jawapan ulama pendapat ini dan sebagainya. Kalau tidak, saya tak tahulah, agak-agak macam mana kata dia. Semayang kau tak sah macam ni, berduk kat malaikat lah. Semayang tak sah. Okey, macam tu. Jadi pendapat yang pertama macam tu. Saya ringkaslah, tak baca semua. Yang keduanya, pendapat yang kedua, nombor 2 tu, wajib bagi makmum sujud yang kedua serta imamnya. Dan jika ia tidak sujud, batallah sembahyangnya. Oh gitu. Jadi ada 2 pendapat lah. Hak kita dah amal biasanya pendapat nombor 2 ni lah. Kita sujud dah. Tak imam sujud. Tak imam bagi salam, baru kita bangkit, bangun dan tambah rekaat. Tambah berapa? Tambah 4 lah. Masa tak dapat rekaat. Kalau sembahyang isyak kan tambah 4. Kita tak amalkan dengan pendapat kedua. Dan eloklah jadikan dia tu masalah ilmiah sajalah, tak payah amal lah. Susah nanti orang tengok wahal pula ni kan. Jadi tuan-tuan semua mengelakkan daripada fitnah dalam perkara-perkara khilaf ni lebih baguslah. Kalau ada khilaf kan. Sebab tu kita tuan-tuan semua, kalau kita semayang subuh siang hari, katalah subuh kita ni terlewat, subuh gajah, bukan gajah lah, dinosaur dah, pukul 10 dah semayang, kita pun semayang. Ulama kata tak sunat kita baca doa kunut. Kenapa? Kerana nak menjaga maruah kita. Sebab orang tengok, orang tak tahu kita tertidur ke, kita apa ke. Dia tak tanya kita. Kita pun pukul 10 semayang, habis bangun rakaat kedua, Allahumma hdini fi man hadai. Tengok tu, tidur apa, tak semayang subuh dia. Dia tak tahu kawan tu tertidur, malam tadi teruk penat kan. Tengok bola Bangladesh dengan apa kan, jadi lewat tertidur, jadi tak sedar. Jadi dia tak kira tu semua orang tu tidur, padahal tertidur tak berdosa pun. Dosa tak ada semua. Semayang subuh tak semayang sebab tertidur, tak berdosa. Cuma kita tengok jugalah tidur lama tu pasal apa kan. Kalau tidur lama tu pasal benda-benda yang tak dibenarkan oleh syarak, tak boleh juga. Okey, baik. Tapi kalau ada orang yang solat sunat selepas subuh, solat sunat solat sunat lepas subuh ni boleh. Bukan semua solat sunat tak boleh lepas subuh. Sunat apa? Sunat ba'diyah, qabliyah subuh tadi. Kalau sunat apa? Dia ala semayang sunat apa? Kalau semayang sunat lepas subuh ni, dia bukan semua semayang sunat tak boleh lepas subuh. Ada lebih kurang 6 semayang sunat atau 7 semayang sunat yang tak boleh lepas subuh, dan juga lepas asar. Itu tak banyak pun, ada 6-7 ya. Kalau semayang tahiyatul masjid lepas subuh, lepas asar, boleh tuan-tuan semua? Boleh ke tak boleh ni? Macam-macam mazhab. Tuan-tuan pergi ke masjid, kata Masjid Ar-Ridwan lah, ambil masjid senang. Surau ni khilaf boleh semayang tak ada tahiyatul masjid tak. Pergi Masjid Ar-Ridwan pukul 7, masuk masjid nak semayang maghrib ni. Maghrib 7 berapa sekarang, 7.26, kita sampai awal. Saat masuk dalam masjid sekarang ni pukul 7 tu lepas asar ke bukan lepas asar tu? Lepas asar boleh tak semayang tahiyatul masjid? Boleh. Boleh. Tak ada masalah tahiyatul masjid. Kalau tidak, tuan-tuan semua tak semayang tahiyatul masjid, macam mana pula? Makruh duduk tak semayang tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid tak ada waktu haram. Okey. Jadi semayang yang haramnya ialah pertama semayang sunat mutlak. Semayang sunat mutlak, semayang sunat yang tak ada nama, itu semayang sunat mutlak. Macam Imam Ahmad bin Hanbal malam semayang 300 rakaat, itu semayang sunat mutlak dia panggil. Tak ada nama, dah habis semayang dah.
Duha dah habis, duha siang kan 8 habis semua dah. Witir sebelah habis semua. Kan? Habis dah semayang dia. Tapi dia semayang banyak. 300 rakaat. Seronok dia semayang, seronok. Jadi dia seronok ni pasal dia dapat kelazatan dalam semayang. Dia kalau dah rasa manis lazat tu, penat tak rasa. Okey. Semayang sunat yang kedua, semayang sunat hajat. Ini tak boleh semayang lepas subuh, lepas asar. Semayang sunat hajat tak boleh. Semayang ketiga, semayang sunat istikharah. Semayang sunat istikharah tak boleh lepas subuh, lepas asar. Semayang keempat, semayang sunat ihram. Semayang sunat ihram tak boleh lepas subuh dan lepas asar. Sebab tu tuan-tuan semua pergi buat ihram, buat haji atau buat umrah, kena ingat, tak boleh kalau tuan-tuan nak masuk miqat daripada Madinah, katalah pergi Madinah dulu buat umrah, keluar daripada Madinah, lepas dah tuan-tuan semayang asar, sampai di Bir Ali, tuan-tuan masuk dalam masjid Bir Ali, tuan-tuan semayang sunat ihram dan tuan-tuan niat ihram. Tak boleh semayang sunat ihram. Pasal apa tak boleh semayang sunat ihram? Pasal semayang sunat ihram tu termasuk semayang sunat yang haram disemayang pada waktu lepas asar, lepas subuh, dan 5 waktu semuanya lah. Lepas asar, lepas subuh, tak boleh. Walaupun semayang asar tadi jamak takdim, tuan-tuan dah semayang dah jamak takdim, zuhur dengan asar dalam waktu zuhur, tuan-tuan dah semayang asar dah, bukan waktu asar, selepas semayang asar, tak boleh. Nak faham tu? 1 tahun saya pergi umrah dengan Allah yarham saya semayang kamu sebelum Ramadan, nak sambut Ramadan di sana. Kita naik flight di KLIA di pukul 3 petang, pergi ke Mekah terus. Maka kita kena niat ihram dalam kapal terbang lah. Nak semayang dalam kapal terbang tak boleh semayang sunat. Jadi ustaz kata kita semayang sunat ihram tu lah di KLIA. Jadi kami pun siap-siap lah nak semayang jamak dulu, jamak zuhur dengan asar. Jadi kawan tu qamat nak semayang jamak zuhur dengan asar lah. Zuhur dengan asar ni nak naik kapal terbang lah, jamak takdim di KLIA. Ustaz kata jangan qamat lagi, kita semayang dulu sunat ihram. Saya pun tanya, siapa Ustaz? Kalau dah semayang asar mana boleh semayang sunat ihram? Jadi saya pun dah belajar dah, cuma tak teori, praktikal tak pernah berlaku. Dia lain tuan-tuan semua, teori dekat kitab, kadang-kadang bila berlaku tak boleh nak implementasi benda tu. Kan? Dia punya tu. Baru nampak sebenarnya tak boleh semayang lepas asar, dah semayang asar dah, walaupun jamak takdim. Daripada situ saya pun ya, pengalaman ya, ilmu berdasarkan pengalaman. Jadi terlupa tak apa, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Rabbana la tu'akhizna in nasina. Nasina tu kalau kami lupa tak kira dosa lah. Kalau sengaja berdosa. Tu dalam akhir surah tu kan, surah Baqarah tu, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah ambil kesalahan kami jika kami terlupa atau tersalah. Terlupa tak apa. Lagi semayang sunat tak boleh semayang ialah semayang sunat nak musafir. Tuan-tuan nak keluar rumah, tuan-tuan nak pergi musafir, tak boleh semayang sunat pada waktu haram tadi. Lagi semayang sunat nak akad nikah. Nak akad nikah, semayang sunat nak akad nikah. Semayang sunat nikah ni dia ada sebelum bernikah, lepas nikah tak ada. Tapi ramai je orang kita lepas menikah semayang sunat. Ya, sebenarnya semayang sunat sebelum akad nikah. Yang semayang itu pengantin lelaki dengan wali. Sebab apa pengantin lelaki dengan wali semayangnya? Sebab dua orang ni nak berakad. Yang semayang pengantin perempuan dengan lelaki tu, suami isteri tu, itu karam dalam bilik karam sebelum berlaku persetubuhan yang pertama. Buat apa semayang depan-depan orang Lambat lagi nak berhubungannya, malang karam.
Tapi itulah banyak orang kita semayang tu, lepas akad nikah semayang dia tak dandam beredar. Sebenarnya tak tahulah, wallahu alam. Setakat saya belajar dulu, ulama kata tak ada. Ada yang kata ada, tapi ala kulli hal sebenarnya kalau ikut pendapat mutamak, semayang akad nikah tu sebelum akad nikah lah sebenarnya. Sebelum akad nikah. Jadi yang semayang tu wali dengan pengantin lelaki, sebab dia orang ni nak akad nikah. Pengantin perempuan dia tak berakad nikah, dia diakad. Faham tak? Yang akad nikah tu wali dengan pengantin lelaki. Aku nikah kan, aku terima nikah kan, dua orang tu. Perempuan diakad kan. Ma'kudu alih dalam bahasa Arab. Mudah macam jual belilah kan. Yang menjual dan yang membeli akad. Akad, benda yang diakadnya apa? Barang tu lah. Tapi tak boleh pula cakap perempuan macam barang pula, nanti marah perempuan dia. Apa hal pula kami macam barang pula, kata dia. Cuma dari segi fiqh macam tu. Itu lebih kurang lah, ada 2-3 lagi saya tak ingat. Secara kesimpulannya mudah, semayang sunat yang haram semayangnya ialah semayang sunat yang kos dia, sebab dia selepas daripada semayang. Ihram, semayang sunat ihram, sebab bagi semayang sunat ihram tu lepas daripada kita semayang. Kita semayang dulu baru kita ihram. Semayang sunat akad nikah, kita semayang dulu baru kita berakad nikah. Semayang sunat keluar daripada rumah, kita semayang dulu baru kita keluar daripada rumah. Semayang sunat hajat, kita semayang dulu baru kita minta hajat, ya Allah ya Allah. Semayang sunat istikharah, kita semayang dulu baru kita minta baca doa istikharah tu yang Nabi ajar, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka. Jadi kesimpulannya semayang sunat yang dia punya sebab kita semayang tu lepas pada semayang, haram semayang pada lepas asar dan lepas subuh. Adapun semayang sunat yang sebab dia tu sebelum, sebab baru semayang, sebab baru semayang. Tahiyatul masjid, tuan-tuan masuk masjid dulu baru semayang. Terus semayang dulu baru masuk masjid. Semayang kat parking dulu baru masuk masjid. Betul kan? Semayang sunat balik daripada musafir, kita balik dulu baru kita semayang. Boleh semayang pada waktu yang diharamkan tadi, lepas asar lepas subuh. Dia punya sebabnya sebelum. Itu kira macam tu lah. Solat taubat, taubat dulu baru semayang ke semayang dulu baru taubat? Semayang dulu baru taubat. Tuan-tuan semayang, lepas semayang tu tahu-tahu taubat, ya Allah ya Allah. Maka sebab dia mana? Lepas kan? Boleh tak? Tak boleh kan? Sebab bagi semayang tu selepas. Tambah lagi daripada tadi yang saya sebut tadi. Sebab bagi semayang tu lepas. Tuan-tuan semayang dulu baru bertaubat. Allahu Akbar, lepas semayang, ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Itu taubat tu. Jadi semayang solat taubat tak boleh. Hajat pun tak boleh. Ada satu sekolah dia buat semayang hajat pukul 7 pagi, 7.10 gitulah. Untuk pelajar-pelajar UPSR dulu. Jadi kebetulan anak saya tu belajar di situ. Saya tegurlah kat ustaz situ, mana boleh 7.10. Subuh pun belum habis lagi. Subuh habis lewat masa tu. Jadi kena sekurang-kurangnya habis subuh dan matahari naik segala. Kalau sekarang habis subuh 7.3 minit, matahari naik segala 16 minit lepas tu 7.19 7.20 baru boleh semayang. Masa tu subuh habis lambat. Sekarang tu subuh habis awal. Ada ketika subuh sampai 7 suku baru habis 7.20 pun ada. Jadi tak boleh. Itu je lah. Boleh jadi tuan-tuan semua jangan pening-pening. Bukan semua sunat tak boleh lepas subuh. Ya. Tak ada masalah. Semayang sunat sebelum subuh tu, kita mari-mari dah imam semayang fardu subuh dah. Lepas pada semayang subuh, boleh tak kita semayang 2 rakaat sebelum tu? Boleh, tak ada masalah.
Tak qada sebab masih dalam waktu subuh. Qadanya nanti pukul 10. Kalau sembahyang pukul 10 baru qada sebab dah habis subuh. Sama juga qabliyah asar pun sama. Kita pagi tu imam dah sembahyang asar. Lepas pada sembahyang fardu asar, kita sembahyang 2 rakaat sebelum asar tadi. Boleh, tak ada masalah. Kalau masih dalam waktu asar, tak perlu niat qada. Kalau dah lepas waktu asar, sembahyang dalam waktu maghrib baru niat qada. Ya. Kalau tadi taubat selepas sembahyang, kalau kita kalau ayat kita asal taubat itu sebelum sembahyang sebab dia taubat dulu baru sembahyang. Tak taubat dulu, tak ajak baru sembahyang. Ada tak boleh, dia tak boleh reka gitu. Dia memang taubat tu selepas pada sembahyang. Hajat tu pun doanya yang Nabi ajak lepas pada sembahyang. Kan? Dalam hadis Nabi, kalau kamu ada hajat, fasalli raka'ataini, hendaklah kamu sembahyang 2 rakaat. Kemudian lepas pada tu kamu baca doa sikit-sikit ni, doa hajat ni. La ilaha illallah la alimul karim, la ilaha, doa solat hajat Nabi ajar tu. Maknanya minta tu lepas pada sembahyang. Minta hajat tu lepas pada sembahyang. Kita tak boleh kata aku nak minta dulu baru sembahyang. Tak boleh. Sebab sembahyang tu diajar oleh Nabi. Jadi sembahyang sunat taubat pun begitu. Dia ada sistem dia. Sembahyang istikharah Nabi ajar. Kalau kamu ada suatu pilihan nak buat apa? Kahwin je orang Melayu kita ni. Sembahyang istikharah. Lain dia tak sembahyang istikharah. Nak menikah sembahyang dia istikharah. Kan? Okey. Nak menikah katalah, nak menikah. Nak menikah apa? 2 orang. Nak pilih seorang je pasal takut. Kalau tidak dia nikah 2-2 sekaligus. Jadi nak pilih A ke B. Kan? Dia pun sembahyang. Sembahyang 2 rakaat. Lepas sembahyang baru Nabi kata ajar doa. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu anta 'allamul ghuyub. Allahumma innaka ta'lamu Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, perkara ni baik pada agama kau semua. Tu baca minta tu lepas sembahyang. Jadi maknanya istikharah tu lepas sembahyang. Itu yang diajar oleh Nabi. Okay, jadi kita tak boleh lah kita kata saya taubat dulu baru sembahyang. Tak. Sebab benda tu memang dia ada sistem dia dah yang dibuat oleh syarak kita. Okey, cukup tu nak pukul 9 ni. Jumpa bulan depan pula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا ما ينفعنا، ربنا فكهنا فكه أهلنا وقربات لنا في ديننا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.